Fatihah. Cacat Fatihah, cacat sembahyang. Kalau inilah yang boleh kita gambarkan, yang tak pernah kita atasi sebenarnya. Tak pernah kita atasi. Walaupun saya tengok dalam TV sekarang banyak sangat program-program baca Quran, bagus. Tapi kita duk baca tentang taranum, tentang lagu, tentang pasahan, tentang apa semua, macam tak pernah orang tengok yang Fatihah ini dia rukun sembahyang. At-tahiyat rukun sembahyang, diperbetulkan dengan sebetul-betulnya. Sebab jika tidak ini, tadilah jadi sembahyang tapi bukan sembahyang. Sembahyang tapi sembahyang itu menambahkan jauhnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang tapi tidak dapat mencegah diri kita daripada yang fahsyak, yang mungkar. Kalau inilah persoalannya, maka seolah-olahnya sembahyang ataupun salah yang dilakukan oleh masyarakat macam tidak berlaku salah, kerana dia tidak sah. Sah apa dia? Syarak terima. Bila syarak terima, Allah bagi pahala. Kalau syarak tak terima, memang tidak sah sembahyangnya, sama dengan tidak sembahyang tadi yang Nabi katakan, irja fasalli innaka lam tusalli. Balik pi buat sembahyang semula, yang tadi itu bukan sembahyang. Ini pun berlaku lagi satu episod zaman Umar Al-Khattab, lain sikit tapi lebih kurang besi hampir sama. Umar melihat seorang rakyat dia masuk dalam masjid sembahyang, macam tadi berlaku. Datang berjumpa dengan Umar sekah orang itu, marah orang itu, sembahyang kamu mencuri dalam sembahyang kamu, tak betul tamak ninah dan sebagainya, balik sembahyang semula. Dan orang tu pilah sembahyang semula, terlentik, telendik, cantik, cantik, takbir cantik, rokok cantik, sujud dan sebagainya cantik semua. Menghadap Umar lepas sembahyang. Umar tanya kawan tu, mana baik sembahyang yang pertama kamu buat tadi yang kubur kapah dengan yang kedua ini? Mana baik antara dua? Dia jawab, yang pertama tu baik. Pasal apa pertama baik, dua tak baik? Yang pertama tu saya sembahyang kubur kapah kerana Allah. Yang kedua tu takut dekat kamu, aku sembahyang elok. Pengajaran tu penting. Buat memang kerana Allah, tapi buatlah dengan sepuas-puas hatinya kerana Allah SWT. Inilah dia yang boleh digunakan sebagai penghayatan. Yang inilah yang perlu banyak kita garap dalam masyarakat, khasnya kanak-kanak. Nak dilentur mesti pada rebung pada kanak-kanak, timbul masalah yang kedua. Saya lihat, saya ada cucu sekarang, anak saya dah besar dah. Cucu saya pergi belajar tadika, kelas pun nama tadika Hufaz, tadika penghafal Quran. Balik suruh baca depan saya Al-Fatihah. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita bukan Bismillahirrahmanirrahim. Dah, bukan lagu tu. Cikgu tak ayat lagu tu tak wan. Dia ajak Bismillahirrahmanirrahim. Silap. Dah, tak wan silap. Cikgu dia juga betul. Hang tak tahu aku siapa no? Nak habar kata mentang-mentang ada ruang untuk buka tadika, semua pakai buka tadika, tapi kualiti guru tu, kualiti guru yang nak membentuk anak-anak dalam peringkat yang gebung ini. Kalau awal dah memang lidahnya sebut tak kena dah, makhraj tak kena awal dah, nak betul kemudian macam mana? Ini juga masalah. Sebab itu maka dilihat balik. Inilah dia saya katakan nak bezakan di antara masalah-masalah yang berlaku banyak dalam masyarakat ini. Punca besarnya daripada salat kita, mungkin besar kemungkinan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Balik kepada poin tadi, kita nak buat yang terbaik tadi.
Cuba tuan-tuan tengok balik satu fenomena. Saya, Tuan Ibrahim, Tuan Man selalu berjalan. Ada NR, kita berhenti tengah jalan untuk minum dan untuk semayang. Cuba masuk tengok semayang. Tuan tahulah. Bila masuk semayang, bilik semayang, kalau 20 orang semayang ada di situ, semua semayang masing-masing. Saya baru sangat lagi 2 hari sudah di bilik semayang tempat menunggu MAS. Saya masuk nak semayang, ada seorang dua orang sedang ambil air semayang. Saya dah wuduk dah. Saya tunggu mereka ini. Lepas tunggu sebab lama, sudah wuduk mereka, tengok sudah, saya pun kamat semayang, saya sebut Allahu Akbar semayang. Diorang datang kemudian semayang belakang saya tunduk, mereka tak tunduk. Nak tidal, mereka tidak tidal. Bagi salam, pokoknya mereka tidak berimam dengan saya. Kenapa dia tidak berimam? Dia tidak tahu, mengatakan berimam itu lebih baik. Oh, mungkin dia tak kenal saya, dia syaki bahawa semayang saya tidak sah kot, tak boleh jadi imam ke, maka tidak berimam. Tak apalah. Habis semayang, jumpa di luar pun datang. Assalamualaikum, Datuk nak ke mana? Maknanya kenal aku. Itu awal semayang. Kalau kita semayang, tengah-tengah semayang dah, dia masbuk ke, dia muafiq ke? Siapa tahu masbuk muafiq ini? Kalau bukan kaki masjid. Itu nak membayangkan, mengatakan bahawa banyak sangat benda-benda yang remeh-temeh sebenarnya, tapi belum dikuasai oleh orang Islam yang patut digajikan itu sebagai pegangan asas, memastikan bahawa semayang mereka itu benar-benar tanha anil fahsya wal munkar. Jika tidak ni takut yang Nabi sebut, wa rubba qaimin lam yanal min qiyamihi illa ta'ab. Rubba qaimin, mungkin dan boleh berlaku orang yang bangun semayang malam. Qaim ini bangun semayang, lam yanal min qiyamihi, dia tidak mendapat apa-apa balasan daripada semayangnya itu, melainkan penat sahaja yang dia boleh. Semayang tidak berlaku pada hakikatnya. Inilah yang amat kita bimbangkan berlaku. Semoga mendapat perhatian. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan, ulasan daripada Datuk tadi alhamdulillah menyentuh perbuatan-perbuatan amalan-amalan harian yang rata-ratanya saudara statistik yang diberikan sesungguhnya merunsingkan kita. Kalau ada di antara tuan-tuan yang mendengar tadi tentang ulasan yang dibuat oleh Profesor Datuk Harudin tak runsing, saya tak tahulah tuan-tuan di mana iman kita sebenarnya. Tak runsing anak tak sembahyang, tak runsing isteri tak sembahyang, tak runsing suami tak sembahyang, tak runsing bos tak sembahyang, tak runsing anak-anak warga kerja tak sembahyang, tak runsing masyarakat tak sembahyang. Tetapi saya melihat yang akhir-akhir ini tak ada kerunsingan, tak ada kerunsingan itu. Sebab itu saya nak pergi kepada Datuk Tuan-Tuan tentang pembudayaan ini. Macam mana kita nak budayakan sembahyang ni? Saya bagi contoh. Ada sebuah syarikat takaful di Malaysia, antara syarikat takaful yang termuda sekali. Saya baca laporannya, keuntungannya 4-5 kali ganda. 4-5 kali ganda dalam keadaan period ketika masa yang paling singkat sekali. Sebuah bank di Malaysia, antara bank-bank yang banyak, bank inilah. Zaman meleset dulu bank ini naik. Zaman naik bank ini naik. Zaman meleset sekarang ni naik lagi. Saya tanyakan kepada mereka, apa rahsianya? Apa dia berbuat?